Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan saya rasa masih belum terlewat untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari kami Diari Rawat, dan semestinya setiap hari Rabu jam 9 malam kita berjanji temu di dalam rancangan Diari Rawat untuk sama-sama kita berkongsikan untuk membincangkan berkenaan dengan dunia kesihatan, dan semestinya kita bersiaran di saluran berita RTM, saluran TV1 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Dan tidak dilupakan juga Ileni, kita juga bersiaran secara langsung di Facebook Live, di Facebook page Berita RTM dan juga DRRTM. Di sana anda boleh melontarkan segala komen dan juga persoalan ataupun pandangan mengenai topik-topik yang akan kita bincangkan pada malam ini. Jadi Ileni, apa khabar Ileni? Lama tak bersua dengan Ileni. Ya, beraya lah kan mengatakan. Ya. Bagaimana Ileni punya sambutan Hari Raya tahun ni? Alhamdulillah, seronok. Ya, Alhamdulillah. Jadi Ileni kan, bercakap mengenai raya ni, kita saya rasa ini merupakan raya yang kita sambut dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, terutama di dalam cuaca yang panas sangat ekstrim. Jadi mungkin Ileni boleh share sikit tak? Betul, selain daripada panas, tiba hujan macam malam ni kan. So, tetapi dalam keseronokan kita beraya, kita mendapat satu tragedi bahawa sebuah keluarga telah kehilangan anak mereka disebabkan oleh strok haba. Dan takziah kepada keluarga tersebutlah kan. Tetapi pendedahan kepada cuaca yang panas berterusan dapat menyebabkan dua perkara. Satu adalah kelesuan haba, iaitu heat exhaustion kita panggil, atau sekiranya bertambah lebih teruk, dia akan menjadi stroke haba, iaitu heat stroke. Heat stroke adalah apabila suhu badan kita meningkat secara mendadak melebihi daripada 40 darjah Celsius, dan ini dipanggil kondisi sebagai hipertermia. Dan hipertermia ni kalau tidak dirawat secara cepatnya boleh membawa kepada maut. So antara golongan yang berisiko tinggi adalah bayi, kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang berkomorbiditi. So, oleh itu kan kita kena sentiasa mengekalkan hidrasi badan kita. Minum air secara banyak, jangan tunggu sampai haus. Betul. Ya, duduk dekat kawasan yang teduh, sejuk, jangan balutkan bayi dengan selimut yang tebal-tebal, dan kita kena sentiasa awasi simptom-simptom atau faktor keletihan, kelesuan haba atau juga strok haba. Kerana sekiranya terjadi, kita harus pergi mendapat pergi mendapat rawatan kecemasan dengan cepatnya. Betul Heleni. Dalam keadaan cuaca yang sebegini rupa, macam Heleni sebut mengenai hidrasi, minum air yang cukup. Kita mungkin golongan dewasa mungkin tiada masalah untuk minum air yang banyak kan. Mungkin di kalangan kanak-kanak tak nak, mungkin mengamuk untuk minum air, dah cukup air banyak sangat dan sebagainya. Itu peranan ibu bapa untuk memujuk anak-anak meminum air dengan secukupnya walaupun tidak haus. Tambah-tambah lagi Heleni kan, kita semua sebagai rakyat Malaysia perlu berjaga-jaga, terutama apabila menghadiri rumah terbuka. Sekarang ini kan musim raya, rumah terbuka ada hari-hari dianjurkan rumah terbuka daripada 1 Syawal sehingga 30 Syawal. Ada juga yang dikatakan selepas Syawal pun akan ada rumah terbuka Syawal juga. Sebab dia tak sempat nak buat semasa Syawal. Jadi itu kita kena berhati-hati untuk memastikan kita menjaga kesihatan, untuk cakna tentang kondisi badan kita sendiri. Makan juga tapi jangan makan sehingga semput. Sebut pasal semput ni, hari ini topik yang kita akan bawakan adalah berkenaan dengan asma. Ya, sempena Hari Asma Sedunia yang baru berlangsung semalam dengan temanya Asma Care for All. So kita akan mengupas secara lebih lanjut mengenai asma dan rawatannya. Betul. Jadi apa-apa pun jangan ke mana-mana terlebih dahulu. Kita akan bersama dengan pakar respiratori. Sebentar lagi kita akan saksikan teaser topik pada malam ini, asma jangan ambil mudah. Hai, Assalamualaikum. Kembali kita di program Diary Rawat. Dan topik kita hari ini,
asma dan jangan ambil mudah mengenainya. Betul. Sebenarnya, Nirwan, ramai pesakit saya datang, dia orang komplain semput. Okey. Semputlah satu-satunya kata kunci untuk pesakit yang datang mengatakan asma, batuk dan sebagainya. Dan pada hari ini tetamu undangan kita adalah Dr. Syahzatu Syakirin Sirul Afiah, seorang pakar perubatan respiratory dari Institut Perubatan Respiratory Kuala Lumpur. Sebelum kita bermula, IPR ya di tengah-tengah hati Kuala Lumpur itu merupakan pusat rujukan untuk penyakit paru-paru seperti TB dan asma. Jadi siapa lagi dan tak bukan untuk hari ini Dr. Syakirin. Assalamualaikum doktor. Salam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Diari Rawat pada malam ini. Terima kasih kerana menjemput. Sama-sama doktor. Jadi apa pun doktor, sebelum kita mulakan perbincangan kita, saya ucapkan kepada doktor selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, selamat Hari Raya untuk doktor kepada dan keluarga. Jadi doktor, sebagai permulaan ini doktor, macam Elaine ada sebut berkenaan dengan semput. Sesiapa sahaja bila penat je dia akan sebut semput. Itu yang dikaitkan dengan asma. Jadi apakah yang boleh kita fahamkan kepada masyarakat umum dan juga penonton Diari Rawat pada ketika ini berkenaan dengan asma itu? Okey. Asma adalah satu penyakit paru-paru kronik lah. Kalau orang tahu, asma adalah satu penyakit yang melibatkan saluran pernafasan di mana berlaku keradangan dalam saluran pernafasan tersebut. So, bila mana berlaku keradangan dalam saluran pernafasan, saluran pernafasan mempunyai satu saiz yang telah ditetapkan untuk semua individu, semua orang. Tetapi bila mana berlaku radang di dalam saluran pernafasan dan membengkak dan menyebabkan saluran pernafasan itu menjadi sempit. Dan itu yang di-experiencekan atau dialami oleh pengadu ataupun individu yang mempunyai penyakit yang disebut asma, yang dia akan kata, yang dia katalah kata kunci semput. So, semput sangat general term. Sesiapa yang datang dengan dada ketat, dia akan kata semput. Dia tak ada kata-kata, dia kata dada dia ketat. Kalau dia rasa sesak nafas pun, dia kata semput juga. Betul. Kalau dia kata susah nafas waktu malam ataupun tak boleh baring satu bantal dan sebagainya pun semput juga. Betul. Tetapi yang mana satu semput yang dimaksudkan asma. So, asma mempunyai kriteria dia tersendirilah. So, salah satunya adalah dari gejala di mana berlaku kepada individu yang kita suspek mengalami penyakit asma. Selain daripada semput yang dimaksudkan tu, ada yang kita termkan gejala wheezing ataupun berdehit lah kalau dalam Melayunya lah. Betul. Saya jarang guna perkataan berdehit tu sebab saya rasa tidak berapa biasa kita guna terma tersebut. Tetapi wheezing adalah satu bunyi di mana memberi kita tanda ataupun clue seseorang itu mempunyai saluran pernafasan yang sempit. Itu adalah satu. Ini adalah biasa pesakit akan kata, saya punya pernafasan rasa berbunyi lah doktor. Macam wheezing, macam bunyi whistle. Bunyi dia macam bunyi besiul kan doktor, macam Boleh buat demonstration? Macam tu macam tu. Oh, okay. Ya, itu dah severe dah bunyinya. Kurangkan sikit. Biasanya akan lebih ringan lah bunyi. Dia bergantung kepada peringkat gejala tersebut lah. Faham. Dan juga batuk. Okey. Dan batuk tu bergantung kepada waktu juga. Dan dia tak semestinya batuk sepanjang hari. Dia ada waktu-waktu tertentu dan kebiasaannya pada waktu malam ataupun awal pagi, dan sesak dada. Dan ketiga-tiga gejala utama ni kita akan kaitkan dengan background ataupun latar belakang pesakit tersebutlah. Mungkin ada sejarah keluarga yang mempunyai asma ataupun sejarah keluarga yang mempunyai penyakit alahan, contohnya penyakit kulit dinamakan eczema ataupun allergic rhinitis yang dinamakan resdung dan sebagainya lah. So itu adalah berkait rapat dengan penyakit asma. So apa doktor cakap? Adalah asma ini sesuatu penyakit berketurunan? Ataupun katalah kalau mak ayah tak ada asma, kita pun boleh dapat asma juga? Okey, soalan yang bagus. So, asma boleh berlaku pada mana-mana peringkat umur. Tak kira kecil, muda, tua, dewasa, dan dia tidak adalah spesifik pada peringkat tertentu sahaja. Dan ia adalah dikaitkan dengan sejarah keluarga. Tetapi dia bukanlah diklasifikasikan sebagai penyakit genetik. Cumanya kalau ibu ayah ada asma, anak-anak batuk,
dia ada trend, mungkin anak-anaknya akan mengalami simptom yang dikenapasti asma dan mungkin mempunyai penyakit asma. Ada kebarangkalian? Ada kebarangkalian. Kebarangkaliannya sangat tinggi. Oh, okey. Kalau mereka tidak mempunyai asma, mungkin dia mempunyai penyakit alahan yang lain. Contohnya alahan stone dan juga alahan kulit yang dinamakan eczema. Eczema. So dia dalam satu rangkaian lah yang kita namakan penyakit bawah klasifikasi penyakit atopi. So biasalah bila kita tanya soalan kepada pesakit, ada tak sejarah keluarga daripada mak ayah, adik-beradik ataupun dari ahli keluarga yang lain contohnya, dan itu adalah soalan yang paling biasa kita akan tujukan kepada pesakit lah untuk mengambil sejarah penyakit asma. Faham. Macam sebagai contoh yang saya boleh berikan, macam mak saya seorang pesakit asma. Macam tapi anak-anak tak ada. Okay. Tapi mungkin ada adik-beradik saya yang mungkin ada eczema. Itu memang satu yang sangat normal berlaku di kalangan masyarakat, doktor. Dia ada berkaitan. Okey, dan tak semestinya pada masa tu memang tidak didiagnosis asma. Kemudian hari mungkin didiagnosis asma. Seperti saya sebut tadi, dia tak kira peringkat umur. You boleh dapat di mana peringkat dewasa atau kita panggil adult onset asma. Dan kebanyakan mereka pun tidak mempunyai sejarah asma semasa mereka kanak-kanak. Betul. So kanak-kanak sebenarnya kalau diorang batuk, dia dapat apa-apa viral infection, diorang sedang mendapat wheezing. Betul. So kadang-kadang banyak hospital atau klinik akan memberi nebulizer kepada kanak-kanak ini. Tapi mereka tidak didiagnoskan sebagai asma. Tapi pada usia bilakah atau usia berapakah yang kanak-kanak ini telah kita diagnoskan confirm dia ada asma? Okey. Dilema untuk mendiagnos asma semasa kanak-kanak adalah di mana kita kena faham paru-paru kanak-kanak kecil dan saluran pernafasan dia sangat kecil dan dia sangat sensitif kepada persekitaran dan juga jangkitan kuman. So bila mana seseorang kanak-kanak mendapat jangkitan kuman, saluran pernafasan dia cepat membengkak. So kita boleh bayangkan dahlah kecil saluran pernafasan, kalau membengkak dia masih akan tertutup. Sebab itu mereka senang nak dapat wheezing. So kebiasaannya sekiranya itu adalah gejala yang pertama yang mereka datang dan kita akan rawat, kita akan bagi rawatan macam asma, tapi sebenarnya itu adalah rawatan pelega ataupun kita panggil rawatan penyelamat untuk membuka semula saluran pernafasan yang sempit. Dan itu adalah rawatan yang pantas lah sebab kita nak nampakkan pesakit ataupun kanak-kanak itu dapat sembuh dengan cepat. Dan selepas mereka sembuh daripada event yang acute itu, dan dia akan dievaluasi sama ada mereka sebenarnya mempunyai asma atau tidak. Dan biasanya akan ada rawatan susulan berkala lah. Kalau kata simptomnya berterusan, dan ada kebarangkalian mereka mempunyai asma ataupun penyakit yang macam asma tapi kita tak kata asma. Kita panggil biasanya bronchiolitis. Itu adalah radang di dalam saluran pernafasan yang kecil-kecil di hujung-hujung paru-paru. Itu sangat common lah untuk kanak-kanak sebenarnya. Sebab tu kita galat nak diagnose asma awal-awal untuk di kalangan kanak-kanak. Jadi itu di kalangan kanak-kanak, doktor. Jadi bagaimana pula dengan orang dewasa? Ada mungkin pada waktu macam doktor ada sebut sebentar tadi, di waktu kecil dia sihat seperti orang lain, orang yang biasa. Tapi bila dewasa tu, tiba-tiba dia mengidap asma. Mungkin apakah faktor yang menyebabkan seseorang dewasa itu dia mengidap penyakit asma? Okey. So, bila orang dewasa dia mengadu semput, dan kita kena ambil juga latar belakang diri dia lah. Apa habit dia? Adakah dia seorang perokok? Contohnya. So selain daripada sejarah penyakit, kalau tiada mempunyai sejarah penyakit asma semasa kanak-kanak ataupun dalam keluarga tidak mempunyai sejarah asma, dan kita akan melihat trend gejala dia. Adakah berlaku pada waktu malam ataupun awal pagi. So biasanya asma dikenali mempunyai diurnal variasi. Mana kata dia ada satu waktu dia tak okey, lepas tu in between dia okey. Lepas tu dia tak okey balik. Itu tipikal untuk asma. Ada satu penyakit di mana berlaku pada orang dewasa yang juga akan mengadu semput, dan kebanyakannya mereka adalah di kalangan perokok yang kita namakan penyakit COPD. Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Dan COPD ni biasanya kita perlukan satu tempoh yang signifikan untuk seseorang tu merokok, dan biasanya berlaku 40 tahun ke atas. Tapi kita jumpa juga ramai sekarang ni
ni orang muda-muda dah kena COPD disebabkan... Adakah disebabkan vape, Doktor? Ya, betul. Itu adalah salah satunya, memang tak tipu. So mereka senang mendapat kerosakan dari segi dalam salur pernafasan paru-paru tersebut dan dinding paru-paru lah. So bila mana semua risiko ni ditimbang kira, kita dah melihat kepada gejala, sekiranya mereka menghadirkan diri ke klinik berdekatan ataupun ke hospital dan mereka akan melalui ujian fungsi paru-paru umpamanya. So salah satu macam mana kita nak membezakan penyakit COPD disebabkan rokok, asma disebabkan rokok ataupun asma di sini, salah satunya adalah menjalankan ujian fungsi paru-paru, kita namakan spirometry. Okey. So pesakit memerlukan tiup dalam satu tempoh masa dalam 6 saat, satu nafas saja, dan kita akan lihatlah berapa banyak yang akan direkod di dalam komputer dan dia akan proses dan kita akan tengok sama ada persentage dia berkurang ke tidak. So ada indikasi di mana kita boleh tahu ini adalah masalah salur pernafasan sempit disebabkan asma dan juga yang satu lagi adalah disebabkan COPD. Berpandukan kepada ujian tersebutlah. Ya, dan COPD dan asma juga ada cara rawatan yang berbeza. Susulan berbeza, rawatan akut yang berbeza. Tapi kita akan mengupas dengan lebih mendalam selepas ini kerana sekaranglah waktu break kita. Betul, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di dalam rancangan Diari Rawat. Cadangan saya, ada 130,000 orang miskin tegak, hardcore poor dalam negara kita. Saya katakan, pada tahun ini, kita mesti noktahkan kemiskinan tegak dalam negara ini. Gunakan agama dan mengatakan tidak ada dalam Islam program menoktahkan kemiskinan sebab Islam menggalakkan bayar zakat. Tak betul. Sebab itu saya bagi contoh Khalifah Umar Abdul Aziz. Ya. Jadi apa-apa mereka kata saya tak peduli. Arahan saya dan jemaah menteri putuskan tahun ini dengan cara apapun seluruh kementerian jentera kerajaan mesti mengambil langkah termasuk GLC, GLIC bantu menoktahkan kemiskinan tegar di Malaysia ini. Polis Diraja Malaysia akan memberikan kadar khas bayaran saman bermula 21 April sehingga 21 Mei 2023 bagi semua saman trafik PDRM kesalahan tahun 2022 dan sebelumnya. Setiap saman boleh diuruskan dengan kadar harga RM50 dan kadar khas ini tidak terpakai bagi saman trafik yang dikeluarkan pada tahun 2023. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
Terima kasih kerana terus setia bersama kami di dalam rancangan Diari Rawat, dan pada malam ini Diari Rawat membincangkan berkenaan dengan penyakit asma. Jangan ambil mudah. Jadi kepada anda penonton yang sedang menyaksikan Diari Rawat pada ketika ini, jangan lupa untuk melontarkan komen-komen dan juga pandangan, serta yang paling penting soalan-soalan kepada pakar jemputan kita untuk mengupas dan juga memahamkan kita dengan lebih lanjut berkenaan dengan penyakit asma. Dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Syakirin daripada IPR untuk membincangkan berkenaan asma ni, Doktor. Doktor, ada satu yang biasa kita dengar, yang saya rasa saya sendiri pun kadang-kadang terkeliru sama dengan penonton-penonton yang sedang menyaksikan pada ketika ini, iaitu berkenaan dengan penyakit asma dan juga serangan asma. Mungkin doktor boleh fahamkan kita. Okey. Penyakit asma tu adalah penyakit asma tu sendirilah. Okey. Background orang tu mempunyai penyakit asma. Macam yang doktor terangkan sebentar tadi. Ya. So bila mana dia dapat serangan semput ataupun gejalanya adalah lebih daripada yang biasa, itu kita akan labelkan seseorang individu yang mempunyai penyakit asma mengalami serangan asma. Okey. So technically kalau macam kita nak buat ayat, saya mempunyai penyakit asma dan kini mengalami serangan asma. Okey. So serangan asma berlaku dalam keadaan mengejut. Okey. Ataupun keadaan acute lah. Dan disebabkan apakah sebab-sebab seseorang itu mendapat serangan asma. Ada beberapa faktor. Salah satunya adalah kemungkinan besar dia terdedah kepada benda yang dia ala. Ada juga yang terdedah kepada bahan-bahan ataupun benda yang mencetuskan asma. Dan juga terdedah kepada jangkitan kuman ataupun virus. Dan ini adalah salah satu faktor seseorang individu yang mengidap penyakit asma mengalami serangan asma. So serangan asma ni sebenarnya takkan ada pesakit nak pun melalui sebab perasaan dia sangat teruk. Umpama tak boleh bernafas, umpama you lemas, kita rendam you dalam air tu tak boleh bernafas langsung. Itu perasaan dia. Tapi dia tak boleh nak ekspresikan benda tu sebab dia semput, tak boleh nak bercakap. So dia akan kata saya ada asma je lah. So sambil wheezing. Sambil wheezing. Adakah semestinya pesakit asma itu akan mendapat serangan asma? Ya. Tidak semestinya. Mereka ada risiko. Ada risiko. So, terutamanya kepada pesakit asma yang dia dah tahu dia asma tapi dia tak pakai ubat. Ataupun dia pakai ubat yang salah. Okey. Yang dia rasa itulah ubat dia tapi sebenarnya bukan itu yang patut dia ambil hari-hari. Ataupun dia kata dia ambil ubat tapi cara ambil ubat pun teknik dia salah. So ini adalah salah satu faktor menyumbang kepada gejala itu semakin berat. So gejala asma tu dia ada beberapa. Satunya dia ada kadang-kadang tapi ringan. Okey. Ada yang ringan saja, ada yang sederhana dan ada yang teruk. Okay. So macam mana kita nilaikan tu adalah bergantung kepada gejala yang dialaminya dalam tempoh 1 minggu. Kalau hari-hari, yang itu kita akan kata teruk lah. Malam-malam semput, tak boleh nak tidur dan sebagainya. Memang mengganggu kualiti hidup dia. Bangun pagi dah mengantuk, pergi kerja ataupun kalau dah tak larat, MC. Itu adalah biasa kita jumpa kan. Dalam salah satu sejarah yang kita akan tanya, berapa kali MC dalam sebulan disebabkan serangan asma. Dan itu kita akan tahu impak serangan asma tu kepada produktiviti seseorang individu tu. Jadi sebelum tu Eleni, doktor, berkenaan dengan wheezing, doktor. Saya tadi saya ada buat demo wheezing tu. Adakah wheezing kita boleh menilai tahap severity ataupun keseriusan pesakit asma tu berdasarkan dia punya wheezing? Sebagai contoh macam sikit ataupun itu macam dah hujung-hujung Jawa kan. Mungkin contoh. Mungkin doktor boleh terangkan sikit berkenaan dengan wheezing untuk sama-sama kita fahami. Okey. So untuk buat penilaian secara pendengaran tu agak sukar lah. Tapi indikasi kenapa seseorang asma pesakit asma tu mengalami wheezing adalah hanya dia menunjukkan salur pernafasan dekat dalam tu tengah sempit. Tapi kita tak boleh mana kata korelasikan dari segi berapa teruk salur tu sempit tak dengan berapa kuat wheezing tu ataupun berapa perlahan wheezing tu. Faham. Sekiranya seseorang itu mengalami sempit dada dan wheezing, kita tahu ini adalah tak stabil. Itu yang patut kita ambil berat lah. Maksudnya pesakit asma ni tak stabil. Dia mempunyai serangan asma. Betul. Dan sekiranya seseorang itu sedang mengalami serangan akut asma, apakah yang harus dilakukan oleh mereka?
Okey. Sekiranya mereka, ada dua senario lah. Satu senario, orang ni tak tahu pun dia ada sakit asma. So, dia pun tak ada ubat. So, dia memang kena direct terus pergi ke klinik berdekatan ataupun hospital yang mempunyai emergency department. Hadirkan diri dan mereka akan buat evaluasi dan kebiasaannya mereka akan menerima rawatan nebulizer ataupun kadang-kadang sekarang ni kita disebabkan COVID kita jarang guna nebulizer dan kita akan beri ubat seperti yang saya tunjuk ni lah MDI bersama spacer. Tetapi untuk pesakit yang dah senior lah kita kata dah memang tahu dia ada penyakit asma dan dia memang dalam rawatan. So biasanya pesakit-pesakit ni akan diberi dua jenis ubat. Satu adalah kita namakan pelega dan nombor dua adalah pencegah. Kalau bahasa Englishnya kadang-kadang ada orang kata this is my preventer and one is my reliever. Yes. So dua ubat ni fungsi dia berbeza. Tapi kalau ikut layman, nampak je rupa inhaler tu ubat asma. Okey doktor, seperti yang kita boleh saksikan dalam skrin pada ketika ini, iaitu seorang wanita dia kena serangan asma pada ketika ini. Jadi kebiasaannya doktor, apakah yang boleh dilakukan? Saya rasa pada pesakit tersebut mungkin dalam keadaan yang sangat struggle ataupun bersusah payah untuk bernafas kan. Tapi apakah peranan sebenarnya orang sekeliling pada ketika itu untuk membantu? Okey. Pertama kalinya kalau seseorang itu memang mengenali individu yang terkena serangan asma akut macam tadi tu dan dia tahu dia pesakit ni ada inhaler contohnya, dapatkan inhaler tu dan cuba berikan dalam masa tu. Sementara seorang bagi cuba berikan, seorang lagi memang kena call lah. Sebab kalau dah teruk macam tu, kita tak mau berlengah. Sebab asma boleh membawa maut kalau kita rawat secara lambat. Andai kata individu tersebut tidak bawa inhaler. Ini doktor kecemasan pun ada kat sini juga. Sekiranya individu tak ada bawa inhaler, apakah yang orang keliling boleh lakukan untuk membantu? Okey. Itu agak sukar dalam situasi sukar lah. Kalau biasanya orang akan panik, memang akan terus call lah kecemasan. Memang tiada cara lain. Sebab hanya dengan rawatan pelega ataupun reliever yang saya sebut tadi boleh membuka salur pernafasan. Tak adalah mana kata nak buat CPR ke apa ke, itu tidak membantu. Itu dalam konteks lain. Kalau seseorang itu pengsan, tak ada denyutan jantung, nadi dan sebagainya, itu kita tackle lain. Tapi ini serangan asma. Kalau dia masih boleh bercakap lagi, kalau seseorang boleh bawa dia terus ke emergency dan bawa ataupun klinik berdekatan. Yang kita tahu kat situ mesti ada rawatan pelega dan dia akan rawat bergantung kepada keterukan tersebutlah. Pada paparan kita ketika ini doktor, dapat dilihat ada orang lain sedang membantu pesakit asma membuat CPR. Jadi adakah pada tahap yang macam mana yang boleh sehingga perlu dilakukan CPR kepada pesakit doktor? Okey, kalau pesakit asma sudah pingsan dan tidak mempunyai denyutan nadi dan jantung, itu kita panggil severe asthma attack ataupun silent chest. Memang itu memang sangat teruk sebenarnya melakukan CPR dan sepatutnya pesakit itu perlu dihantar ke hospital secepat mungkin. Risiko di mana kalau pesakit asma mengalami serangan akut dan berhenti rentak jantung, risiko kekurangan oksigen ke otak dan sebagainya. Pesakit akan menjadi lepas tu macam stroke, dah tak bergerak, vegetables lepas tu. So kita tak mahu rawatan CPR kita yang dia menyelamatkan, tapi kita tak nak dia lambat ke hospital, ke emergency terutamanya. Kita jangan bawa klinik biasa sebab kes macam ini degree dia besar, dia punya tahap keterukan dia sangat teruk, sangat tinggi dan memang channelnya terus ke hospital. Dan kalau hospital biasanya ke kecemasan red zone lah. Jadi Eleni mungkin boleh kongsikan sikit dengan penonton. Sebenarnya tak sabar saya nak kongsikan juga. Jadi bagaimana situasi, apakah ekspektasi pesakit asma ini ataupun mungkin ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang lain apabila menghantar pesakit asma ke unit kecemasan? Okey, sebelum tu kita mulakan balik. Sekiranya katalah Jerry sedang mengalami serangan asma, you masih boleh bercakap dengan saya, masih boleh memberi respon. Yes, kita akan bagi inhaler yang reliever. Okey, kita akan cuba seperti yang doktor bagi tahulah, pelega. Tetapi sekiranya
pengsan. Setelah Nirwan pengsan, lepas tu kita cek Nirwan tak boleh bernafas lagi dah. Dan kita cek nadi pun dah tak ada. Itulah waktu kita mulakan CPR. Sekiranya seseorang itu masih mempunyai nadi lagi, jangan buat CPR. Kita boleh bagi bantuan pernafasan. Tetapi yang paling penting sekali, pastikan anda menelefon 999 sebelum melakukan apa-apa. Kerana ia akan mempercepatkan lagi proses untuk rawatan kecemasan datang dan membawa pesakit pergi ke hospital secepat mungkin. Jadi Eleni sikit-sikit lagi lah perkongsian daripada Eleni berkenaan dengan unit kecemasan ni kan. Jadi bagaimana pesakit itu, ada setengah pesakit saya perasan ada yang mendapat rawatan menggunakan nebulizer. Jadi adakah berbeza dengan pelega ataupun reliever tadi? Ya, macam apa Dr. Syakir beritahu tadi, nebulizer adalah apabila dah teruk. Oh, okey. Dengan keadaan yang teruk, kita nak cepat melegakan dia, kita akan bagi nebulizer. Tetapi bantuan pernafasan bantuan pernafasan lain. Oh, lain. Bantuan pernafasan ada dua. Yang jenis kita bagi rescue breath ketika nak bagi CPR satu. Nombor dua, sekiranya kita bagi mesin ventilator. Wow. Atau kita intubate atau masukkan tiub pernafasan. Itu dah tahap yang sangat kita panggil asma yang severe lah. Oh, wow. Saya rasa ini satu perkara yang sangat-sangat kita perlu cakna berkenaan dengan penyakit asma ini. Terutamanya asma ini bukanlah satu penyakit yang biasa, penyakit yang boleh dikatakan serius terutamanya apabila berlaku serangan asma ataupun serangan yang serius, acute asthma attack dan sebagainya. Jadi kepada penonton, jangan ke mana-mana, kita akan kupas lebih lagi. Kita perlukan lagi apa rawatan. Mungkin ada rawatan alternatif, siapa tahu, untuk pesakit-pesakit asma ni. Tapi terlebih dahulu, kita akan saksikan kapsul farmasi pada malam ini. Untuk episod kali ini saya akan kupaskan berkaitan dengan isu ada yang tanya kalau ambil vitamin setiap hari tiba-tiba kita demam, boleh ke kita makan ubat serentak dengan vitamin? Apabila menghidap sesuatu penyakit, kadang-kadang kita mungkin diberikan dengan lebih daripada satu jenis ubat dan mungkin juga ada antara kita yang mengambil vitamin ataupun suplemen setiap hari. Kebanyakan ubat sebenarnya boleh diambil serentak bersama-sama ubat yang lain, tetapi dalam keadaan tertentu pengambilan ubat-ubatan boleh memberi interaksi antara satu dengan yang lain apabila diambil pada satu-satu masa, termasuklah vitamin. Sama ada boleh menyebabkan kesan ubat bertambah, kesan sampingan menjadi lebih teruk atau kesan sesuatu ubat itu berkurangan. Ini dipanggil sebagai interaksi ubat dengan ubat, iaitu drug-drug interaction. Kalau sekiranya interaksi itu menyebabkan kesan ubat berkurangan, dikhawatiri ubat itu tidak dapat memberi kesan yang sepatutnya kepada pesakit. Tetapi sebaliknya, kalau interaksi itu menyebabkan kesan ubat bertambah, ia mungkin boleh memudaratkan pesakit. Sebagai contoh, vitamin E jika diambil bersama warfarin boleh menyebabkan risiko pendarahan berlebihan. Begitu juga jika kalsium diambil bersama tetracycline, iaitu sejenis ubat antibiotik, boleh menyebabkan kurangnya keberkesanan ubat antibiotik tersebut. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan lanjut tentang apa sahaja berkaitan ubat-ubatan, pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, National Pharmaceutical Centre NPCC di talian 1-800-886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Yang penting, pengguna dinasihatkan untuk sentiasa rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya tidak pasti berkaitan interaksi yang mungkin boleh berlaku antara ubat dengan vitamin atau suplemen. Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan?
Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Kembali kita ke program Diary Rawat dan bersama kita hari ini tetamu kita Dr. Syakirin dari Institut Perubatan Respiratory Kuala Lumpur. Dan bersama topik kita hari ini mengenai asma. Untuk setengah jam tadi kita dah mengupas secara mendalam mengenai asma, serangan asma, apa yang kita patut buat. Dan sekarang di sebelah saya kita ada beberapa rawatan untuk asma. Contohnya apa ni? Saya panggil dia inhaler. Pandai. Yang ini? Ini saya tak tahu. Saya hanya tahu yang warna biru sahaja. Okey, sebab yang kita orang asma je lah yang tahu apa dia orang tahu kan. Oleh itu kita ada Dr. Syakirin. Boleh tolong ceritakan mengenai rawatan-rawatan ini? Apakah perbezaan di antara keempat-empat yang ada di atas meja ni, doktor? Dan cara penggunaan masing-masing. Okey. So, saya cakap general dululah Rawatan asma terbagi kepada rawatan ubatan dan juga bukan ubatan. Okey. So, kalau bukan ubatan tu maksudnya avoidance ataupun pengelakkan daripada alahan ataupun pencetus asma, jaga persekitaran, jangan merokok, dan bersenam dan makan seimbang dan sebagainya lah. Rawatan ubatan asma ni dia banyak terminologi. Ada setengah orang dia kata, oh saya dapat nap. Nebulizer lah. Itu rawatan saya asma. So dia rasa itu dah rawatan yang dia dah dapat. So maksudnya balik rumah tak ada dah lah sebab saya dah dapat rawatan asma di hospital. Ada juga yang kata saya ada satu je ubat sedut ataupun inhaler. Dan ini memang saya pakai hari-hari dan bila saya rasa serangan tu datang, saya akan terus pakai. Saya lega masa itu saja tapi lepas tu saya akan dapat balik. Dan bila kita tengok, kenapa mereka kerap mendapat serangan disebabkan adalah satunya tidak cakna mengenai rawatan asma. So rawatan asma yang saya sebut tadi kena ada dua. Pelega dan pencegah. So yang rawatan sebenarnya adalah pencegah. So pencegah ini mengandungi kandungan steroid di dalam ubat sedut tersebut, di mana steroid ini akan merawat bengkak ataupun radang dalam saluran pernafasan. Sebab ubat tu kita sedut dan ternyata ubat tu akan masuk ke dalam saluran pernafasan paru-paru dan merawat bengkak. Dan rawatan radang dalam saluran pernafasan paru-paru ni tidak terhad kepada 1-2 puff sahaja. Dia akan berterusan. Sebab itu kita akan panggil ini adalah kumpulan ubat pencegah. Dan akan diambil setiap hari. Kalau kata simptom dia dah baik sekalipun, dia tidak boleh berhenti tapi boleh kurangkan dos. Dan ini adalah rawatan yang tetap. Pelega pula adalah mengandungi satu ubat yang di mana untuk
membuka salur pernafasan tu secara jangka masa singkat. Temporary. Temporary. Namun pun pelega. Maksudnya hanya boleh diambil semasa serangan akut asma sahaja. Okey, so kita kena fahamlah ubat pelega dengan ubat pencegah. Dan kita kena faham juga ubat-ubat ini berada dalam kita panggil device lah ya. Okey. Yang kita sebut tadilah, you kata inhaler. So yang doktor pegang tu inhaler, yang ini pun inhaler dan ini pun kita panggil inhaler juga. Okey. Nama memang berbeza. Satu turbohaler, satu lagi accuhaler, tetapi semua ini adalah jenama saja berbeza. Jenama sebenarnya dalam ubat tu berbeza. Okey. Kalau dengar kandungan yang berbeza. Kandungan dia macam powder. Oh, yang ni. Ini ada boleh dengar. bunyi-bunyi serbuk Ya. So itu dry powder ataupun serbuk kering lah dalam tu. Ini nama je accuhaler. Tak, turbohaler. Turbohaler. Macam turbo. So dia nama-nama ni hanya menunjukkan jenis device sahaja. Tapi dia bukan ubat. Saya pakai turbohaler, salah lah. Turbohaler tu adalah device. Ubat yang kat dalam turbohaler tu adalah rawatan asma. So rawatan asma tu janji kandungan dia ada steroid kat dalam. Jenis dia sama ada gas yang terkandung dalam MDI ataupun serbuk kering yang terkandung dalam turbohaler ataupun accuhaler. So kandungan dia berbeza. Dalam satu bentuk gas, satu bentuk serbuk kering. Tetapi compound dia adalah sama. Kalau serbuk kering ni pun ada juga yang ada steroid, yang inhaler yang bentuk gas pun ada juga kandungan yang ada steroid. So kenapa dia buat berbeza? Satu serbuk kering, satu gas sebab bergantung kepada kebolehan pesakit menyedut ubat asma. Sebab ubat asma ni orang kata, saya dah sedut. Saya rasa. Bila dia sebut saya rasa tu salah. Especially dia kata, saya rasa belakang tekak saya ni. Saya rasa macam-macam dia rasa. Sepatutnya tak boleh rasa belakang tekak. Sepatutnya ubat tu tak boleh mendarat di belakang tekak. Ubat tu sepatutnya kita sedut dan masuk ke dalam paru-paru. Melalui trakea tu. Ya, trakea, bronchus dan sebagainya lah. Itu patutnya dia mendarat. Bukan mendarat di belakang tekak. So, bila mana seseorang pesakit kata, saya rasa, saya memang dah ambil ubat, saya rasa dekat belakang tekak. Dan kita tahu dia ambil teknik dia tak betul. Faham. So, kenapa dia buat beberapa device ni dan compound tu, satu gas, satu device tu untuk delivery ataupun nak bawa ubat tu masuk ke dalam paru-paru. Dan setiap individu tidak mempunyai kadar sedutan yang sama. Faham. Ada setengah orang macam you kata you shock breather kan. So yang itu memang kita kena tengoklah. Mungkin you sesuai untuk inhaler jenis MDI yang kena ambil secara perlahan dan mendalam. Untuk seseorang yang mempunyai mungkin nafas yang panjang, kadar inspiratory dia ataupun sedut dia panjang, dan kita galakkan ambil serbuk kering. Sebab serbuk kering ni kena cepat. Sedut cepat tapi dan dalam. Faham. Dan orang bila kita ajar cara, dia kena ikut device. Kalau dia salah teknik, tak masuklah ubat. Tak berkesan lah. Tak berkesan. Itu adalah salah satu sebab kenapa pesakit mendapat serangan asma dan kenapa asma dia tak lega-lega. Cara penggunaannya salah lah. Mungkin kita boleh minta Dr. Syakirin untuk tunjukkan demo. Mungkin salah satu yang paling penting. Inhaler. Bagaimana cara penggunaan? Dan mungkin adakah sama doktor penggunaan dia ketika kecemasan dan juga ketika yang perlu diambil? Betul. Sama, tapi kebiasaannya kalau dalam masa kecemasan, kita kalau di hospital biasanya kita sarankan menggunakan aero chamber. So aero chamber ni adalah sebagai aksesori untuk membawa ubat yang ditekan ni yang untuk kita sedut. Sebab dalam masa keadaan yang kecemasan, kita nak sedut memang tak boleh nak koordinasi. Susah. Betul. Kita tak akan nak ingat nak sedut macam mana. Ni yang mana ya? Yang perlahan ke, yang cepat ke, yang nak dalam ke, apa ke, memang tak ingat sebab tengah semput. Betul. So kita perlukan aksesori seperti aero chamber inilah. So saya tunjuk macam dia disambungkan. Okey, boleh. Setelah ni kita akan sambungkan di sini, ada lubang dia. Okey, masuk di dalam sini. Aero chamber ni akan letak di mulut lah. Di mulut. Dan kita selalu guna juga untuk kanak-kanak.
Sebab kanak-kanak kan tak reti nak mengikut Betul, cara betul. pernafasan yang kita perlukan. Betul. Okey, doktor sambung Jadi balik. mungkin ada berapa kiraan ni doktor? Bagaimana dia punya teknik dia step by step dia? Langkah Okey. demi langkah penggunaan. So untuk inhaler yang baru ataupun inhaler yang dah lama tak pakai lah, kurang-kurang 5 hari ke atas, kita kena goncang dulu. Okey. Okey, so goncang macam nak sekatakanlah ubat kat dalam tu. So benda ni kena straight dan kita goncang secara menegak sebegini selama dalam lebih kurang 5 saat. Dan lepas itu kita cek sebelum kita letakkan, kita cek corong ni tak ada benda asing, tak ada apa, dan baru kita letakkan ke dalam mulut. Make sure tekuk betul-betul mulut tu seal ketat supaya bila kita tekan ubat ni dia tak terkeluar. Kadang-kadang bila kita demo kat patient kata okey, bila dia buat macam naga keluarlah asap-asap semua. Sakit tak tahu, dia kata saya dah tekan tapi dia tak tahu sebenarnya ubat tu keluar kat tepi. So sebenarnya ubat tu tak masuk dalam paru-paru. So bila mana sebelum dia masukkan ke dalam mulut tu, so pesakit kena buat koordinasi pernafasan. Hembus, tarik nafas, lepas dan masukkan ke dalam mulut, tekuk dan tekan dan tarik nafas. Selama lebih kurang dalam 4-5 saat, lepas tu tahan dalam another 10 saat. Bila pakai ubat yang gas kat dalam ni, ubat sedut jenis gas macam ni, so cara pernafasan kita kena perlahan dan mendalam. Dia tak boleh cepat. Oh, okey. Bila tarik secara cepat, apa akan jadi? Ubat gas ni akan mendarat di tekak. Faham. Itu yang dia kata, saya rasa ubat saya. So kita tahulah salah penggunaan dia, dan kita boleh pastikan ubat tu memang tak masuk. Bernafas perlahan dengan cara yang relax, cuba untuk tenangkan diri terlebih tapi dahulu. satu nafas lah. Satu nafas macam? Satu nafas tarik, lepas tu secara mendalam, lepas tu tahan 10 saat, lepas tu baru keluarkan dan hembus lagi. Perlu ambil untuk berapa kali sekali penggunaan? Okey. Ini contoh yang tak bagus lah. Sebenarnya saya tak nak galakkan orang pakai yang biru ni. Sebab biru ni pelega. Kita kena tukar mindset. Ubat asma, kita guna ubat pencegah. So kalau pencegah, dua ubat ini, kalau kata MDI ni warna coklat, ada yang warna oranye. Apa-apa nama yang contain steroid, itu adalah ubat sebenar asma. Itu yang mesti ada. So pesakit mesti tahu rawatan dia. Kalau doktor bagi satu dan ia adalah biru, minta ubat pencegah. So dia mesti, saya kena ada dua. Ya, biasanya macam mak saya pun dapat dua, satu warna biru, satu warna oranye. Yang oranye tu pun Flexotide Evohaler. Untuk itu maksudnya itu adalah pencegah. Itu pencegah. Yang biru ni ialah kita panggil reliever atau okey. So kalau kita ada serangan asma, baru kita guna dia. Kalau tak, dia bukan untuk kegunaan setiap hari. Faham. Ini adalah pencegah. Okey. Nampak gayanya perbincangan kita berkenaan dengan penyakit asma ni semakin panas, dan kita nak tahu yang lebih lanjut lagi berkenaan dengan ubat-ubatan ni mungkin, ataupun mungkin ada perkara-perkara lain yang berkaitan dengan asma, cara untuk mencegah dan sebagainya. Tapi terlebih dahulu, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di dalam Diary Rawat. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati. Dengan ikhlas hati, membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan-jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network Financial Education Network agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum.
Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas! Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam rancangan Diari Rawat. Malam ini teruskan membincang berkenaan dengan penyakit asma dan sebentar tadi perkongsian daripada Dr. Syakirin berkenaan dengan cara pengambilan ubat pelega dan seperti kata Dr. Syakirin sebentar tadi, make sure pastikan penggunaan inhaler sebenarnya tadi dengan yang betul, dengan bernafas secara perlahan, tidak terlalu laju supaya gas itu tadi dapat masuk ke dalam paru-paru, bukannya sangkut di bahagian tekak. Mungkin Dr. Syakirin boleh tunjukkan di bahagian mana sebenarnya mana yang gas tu masuk sebenarnya, bagaimana? Okey, kita bayangkan ni mulut. So pesakit akan letak inhaler dia di bahagian mulut dan dia sedut dan gas itu akan travel ke salur pernafasan. So ini trachea dan turun ke bawah, dan ini adalah salur pernafasan kecil di dalam paru-paru kita lah. Kita panggil bronchus dengan bronchioles. So sepatutnya bila ubat ni kita sedut dengan betul, dia akan mendarat dekat tempat yang sepatutnya, iaitu di dalam paru-paru. Doktor, bukan kita makan ubat. Bila berlaku serangan asma tu, bahagian mana sebenarnya dalam saluran pernafasan yang menjadi sempit? So apabila kita tengok ni, semua ni adalah saluran pernafasan di kedua-dua belah. Tadi tu. Ya, dan dia boleh berlaku di semua peringkat salur pernafasan. Bergantung kepada keterukan seseorang itulah. Kalau orang tu pesakit tu dia tak pernah ambil pencegah, maksudnya ubat yang merawat asma tu, radang dia makin lama makin teruk. Dan dia akan travel daripada tengah ke hujung. So makin lama makin sempit lah semua salur pernafasan. Itu boleh merebak. Ya, keradangan itu akan menjadi lagi teruk sebab dia tidak bukan merebak, betul. Lagi teruk. Sekiranya tidak mendapat ubat yang sebenar lah, iaitu ubat steroid yang kita sebutkan tadilah, iaitu pencegah. Sekarang ni orang kata ubat saya pelega tu okey, tapi dia tak faham lega tu hanya beberapa seketika saja. Kita nak ubat tu sebenarnya lega sampai bila-bila. Sebab itu kita kata kena ambil pencegah, iaitu yang merawat radang dalam salur pernafasan paru-paru. Bercakap berkenaan dengan steroid, doktor, ada sesetengah di kalangan masyarakat merasakan pengambilan steroid itu tidak baik untuk kesihatan, mempunyai kesan sampingan dalam jangka masa panjang sehingga menyebabkan kemudaratan kepada anggota badan ataupun organ-organ dalam badan. Mungkin doktor boleh terangkan untuk kita memberi pencerahan lebih lagi kepada masyarakat tentang pengambilan steroid itu dapat membantu dalam mencegah penyakit asma. Dan juga penggunaan steroid dalam asma jugalah. Betul. So benda tu sebenarnya pada saya mitos lah. Kalau dengar steroid nak bagi asma takut, tapi kalau ambil suplemen ada steroid tak ada masalah. Sebab dia tak tahu kan? Sebab tak tahu. Tapi dia rasa lega lepas tu. So apa yang kandungan steroid di dalam inhaler, sama ada dalam bentuk gas ataupun serbuk kering, dos dia sangat kecil.
Hanya mikrogram, bukan miligram, bukan gram, bukan kilogram pun. Mikrogram. Kenapa dia mikrogram? Dia nak benda tu ringan. Dan kenapa benda tu kena ringan? Sebab dia nak ubat tu travel masuk ke paru-paru. Dan ubat ni bukan kita makan, so basically dia tak akan enter ataupun masuk ke dalam sistem badan secara keseluruhan. Dan ubat ni hanya tertumpu kepada satu organ, iaitu organ paru-paru. Dan dia mendarat di situ, dan kita memang merawat penyakit asma yang berkaitan dengan paru-paru. Betul tu. Sebab kebanyakan steroid yang memberi kesan sampingan adalah jika mereka mengambilnya dengan dos yang besar atau terutamanya dalam ubatan-ubatan tradisional. Tu memang ada banyak steroid dalamnya. Betul. Tetapi sekiranya seseorang mengalami serangan akut asma, mereka akan diberi pil-pil steroid juga. Boleh doktor ceritakan mengenai itu? Okey. So, serangan akut asma ada dua lah. Sama ada tahap teruk ataupun tahap yang kita rasa dia boleh dirawat sebagai pesakit luar, tapi kita rawat sebagai serangan asma. So, kalau sekiranya yang teruk, yang memerlukan kemasukan ke ward, mereka akan menerima injection steroid untuk melegakan radang tu secara cepat. Dan tambahan ubat adalah ubat pelega lah yang diberi bersama-sama. So itu untuk rawatan akut di mana kita nak buka salur pernafasan dengan cepat. Untuk seseorang yang kita rasa dia ada serangan asma tetapi stabil yang boleh pulang ke rumah, kita akan berikan dalam tempoh masa 5 hari sahaja ubat tablet asma itu sebanyak 6 biji. Kalau untuk orang dewasa lah. Dan hanya pada tempoh masa jangka yang pendek saja, bukan berterusan. Tapi pesakit memang akan rasa lega lepas itu. Tapi kita hanya benarkan pengambilan ubat ini hanya semasa serangan akut asma sahaja. Bukan mana kata semput sikit nak lega cepat, ambil ubat makan. Sebab ubat makan sebenarnya lagi senang. Bila kita tak nak melatih pesakit sebegitu. Sebab ubat steroid ini mempunyai banyak komplikasi lah seperti disebut tadi. Doktor, secara ringkas ya doktor, berkenaan dengan rawatan, ada setengah yang claim ataupun dia memberitahu bahawa produk yang dikeluarkan itu mampu merawat penyakit asma secara total. Di luar sana ada bermacam-macam, ada yang makan, ada yang makan, ada yang minum, ada yang sedut juga macam inhaler. Mungkin doktor beri sedikit pandangan berkenaan dengan rawatan alternatif yang dikatakan ini secara ringkas. Okey. Itu biasanya hearsay lah kan. Okey. So kalau kata kita tengoklah kan asma, ada persoalannya, adakah asma boleh dibaik pulih? Adakah asma boleh sembuh sepenuhnya? Jawapannya adalah tidak. Asma boleh dikawal. Kenapa saya kata asma boleh dikawal? Kerana dia terjadi, keradangan tu bergantung kepada pencetus asma ataupun alahan yang berada di sekeliling kita. Dan persekitaran kita memang kita akan terdedah pun setiap hari sepanjang masa dan sebagainya. Dan asma tu mana mungkin akan sembuh sepenuhnya. Tetapi boleh dikawal dengan rawatan pencegah, iaitu ubat sedut steroid. Adakah rawatan yang diperkatakan rawatan alternatif itu, saya khawatirlah sama ada kandungan itu mengandungi ubat pencegah atau tidak. Okey, baik. Terima kasih. Kita dah pun sampai ke penghujung rancangan kami. Sebenarnya banyak lagi yang kita boleh bercakap. Tetapi Apakah daya mungkin kita ada ruang masa yang akan datang untuk bersama membincangkan berkenaan dengan penyakit asma. Jadi dia ucapkan terima kasih kepada Dr. Syazatul Syakirin, pakar perubatan respiratori dari Institut Perubatan Respiratori, kerana sudi bersama dengan dia pada malam ini membincangkan topik asma jangan ambil mudah. Jadi apa yang penting ialah ni, jangan memandai-mandai, pastikan jika ada simptom-simptom seperti yang diperkatakan, terus mendapatkan rawatan, mendapatkan khidmat dan sihat daripada pakar dan juga doktor. Ya, betul tu. Jadi jangan lupa kepada yang tidak dapat menyaksikan pada malam ini, jangan lupa kita ada siaran ulangan pada setiap hari Rabu di saluran berita jam 3.05 petang dan juga setiap hari Khamis di TV1 juga pada jam 3.05 petang. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton dan bersama dengan kami di dalam Diari Rawat. Berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.